الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. في رسالته المسمى بمفتاح المريد في علم التوحيد. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu ialah firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un basir. Sami' tu bukan sam'un dah. Kalau kita Jawi tu dia salah ejak dia. Innallaha sam'un. Tak ada dalam Quran Innallaha sam'un. Innallaha sami'un. Ada tambah ya dah. Innallaha sami'un basir. Artinya, arti firman Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani. Pada malam ini kita masuk pada menyatakan dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti Allah bersifat dengan sama', yakni sifat pendengaran, dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan dalil tak masuk lagi tu. Dalil tak masuk lagi. Tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lawan dia, iaitu pekak. Nah, atau fi makna pekak pada sini, atau pada makna pekak. Mana? Iaitu sifat pendengaran seperti kita ni pada makna pekak di ketuhanan. Yang ni kita mendengar hanya pada
hanya perkara yang berbentuk suara saja. Itu pun dengan syarat kuat, slow, dekat, jarak dan sebagainya. Maka sifat pendengaran Allah Ta'ala bertakluk kepada perkara yang mawjud, perkara yang wujud, perkara yang ada. Sama ada perkara tu bahasa zat ke, bahasa warna ke, atau bahasa suara. Itu lepas dah. Maka pada malam ni nak masuk menyatakan dalil, kerana tiap-tiap mu'taqadat, tiap-tiap pegangan kita ni mesti berdasarkan dengan dalil, supaya kita ni tidak termasuk di kalangan akidah atau pegangan mereka yang diberselisih pendapat oleh ulama apakah sah atau tidak pegangan mereka, iaitu muqallid. Dia panggil muqallid ni maknanya pak turu orang, mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilih. Orang yang turut mulut orang lain dari kerana asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil, itu dia panggil muqallid. Maka muqallid ni iman dia diikhtilaf oleh ulama. Mana iman muqallid? Iman yang pak turut mulut orang lain hak yakin. Adapun kalau dia muqallid tapi dia tak yakin, mana syak, zon dan waham, hak tu ijma' ulama kafir. Hak dia kata ke khilaf ulama muqallid ni ialah muqallid yang yakin. Maka qaul yang lemah, yang marjuh, menghukum ke iman muqallid ni masih tak sah lagi. Iman dia tidak sah. Akidah dia ghairu sahihah. Akidah dia tidak sahihah, iman dia tak sah, berarti dia masih kafir. Mujurnya ada khilaf. Qaul yang rajih kata sudah sah, tetapi dia berdosa kerana dia meninggalkan belajar, memikir pada dalil. Kalau dia tu ahli untuk belajar, dia panggil ahli nazar. Maka kerana tu, supaya kita tidak termasuk iman muqallid yang diberselisih pendapat oleh ulama, maka kerana itulah muallif dia iringkan setiap daripada perbahasan mu'taqadat, setiap daripada perkara yang diwajib kita i'tiqad tu diiringkan dengan dalil. Kalau gitu kata dianya, adapun dalil sama Allah, yakni adapun bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat dengan sama, yakni pendengaran pada zat Allah Ta'ala, dan tentu tidak bersifat dengan pekak atau pada mana pekak di zat Allah Ta'ala. Dia satu dalil tu dua madelu selalu dah. Sebab tu kita kena takdir gitu, supaya kita faham bahawasanya satu dalil ni menunjuk di atas wujubil wajibi dan menunjuk di atas istihalatil mustahili. Apa wujubil wajib? yakni mesti sifat pendengar itu ada di zat Allah Ta'ala. Istihalatul mustahil, yakni tentu tidak sifat pekak atau pada makna pekak di zat Allah Ta'ala. Dua selalu dah. Jadi satu dalil ni menunjuk di atas dua mu'taqadat, dua tambatan atau simpulan bagi iman kita. Tambak pertamanya benda wajib kita tambak dengan wujud. Mana benda wajib? Sama tu orang panggil ma la yaqbalul intifa'ah, perkara yang tak terima tidak apa mesti. Tu maka kita hukum dengan apa, dengan sungguh, dengan sengoti. Sungguh tu orang panggil wujud, mesti sengoti apa sifat sama tu di zat Allah Ta'ala. Lepas tu mu'taqadat yang kedua, tambatan iman yang keduanya ialah tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lawan dia. Mana lawan bagi sama? Pekak atau pada makna pekak. Orang panggil pekak atau pada makna pekak tu mustahil. Hak kita nak i'tiqadnya istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subut, tak terima sungguh. Apa tak terima sungguh? Tidak. Mana tidak perkara yang tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Keyakinan kita tadi itu mesti berdasarkan dengan dalil. Kita yakin jazam kata Allah Ta'ala bersifat dengan sama, tentu tidak dia pekak atau pada mana pekak. Itu dia panggil al-jazmu mutabiqu au muwafiqu lil haqqi. Pegangan kita yang yakin putus tadi itu kena dengan yang sebenar, yang hak, gitu sungguh.
Hakikat realiti sungguh Allah Ta'ala bersifat sungguh dengan samad? Tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lawan dia, iaitu sifat pekok atau pada mana pekok tu. Tapi jazam kita tu nasyiatun an dalilin, mesti hasil terbaik daripada dalil. Itu mana dalilnya? Ialah firman Allah Ta'ala. Tengok, ini baru kali pertama musannif buat mari firman Allah Ta'ala pada dalil. Nah, sebelum ni tak ada mari firman Allah Ta'ala. Semua dalil-dalil sejak daripada kita belajar sifat wujud dulu lagi. Nah, semua dalilnya wak mari sekalian makhluk ini, ada makhluk ini, baharu makhluk ini. Tiba-tiba masuk sifat samad ngadi kata firman Allah Ta'ala. Bapa. Ni kalau orang tak ada mengaji, dia kata ikutlah bawa apa pun. Kata ni ikut dia lah, pun Sony nak letak gapo pun kita telai belaka lah. Dah ada sebab tu. Kenapakah pada perbahasan sifat-sifat ketuhanan yang lain tu disebut dalil akli saja, tak dibawa datangkan dalil sam'i atau dalil nakli. Dalil sam'i makna dalil yang dibangsakan dengar daripada Quran dan hadis. Dalil nakli makna dalil yang dipindah daripada Quran atau hadis. Itu. Dalil akli makna dalil hak dibahasa pada fikir akal. Jadi pegangan kita hak sebelum ni tu tak disebut ke Quran hadis. Allah ada mesti, tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya baharu alam ini, wujud alam ni. Gitu ya. Tak ada sebut firman Allah, tak ada. Tidak bakok mukhalafah gitu. Siapa ke sifat hayat. Tapi masuk sifat sama dak weh. Firman Allah Taala, mari firman Allah Taala. Tak ada wak mari ada makhluk ni. Tu. Kenapa? Kerana sifat sama basar dan kalam min haitsud dilalah, daripada sekira-kira pengertian yang kuat tu ialah min dalilis sam'i, daripada dalil yang didengar daripada Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab akal manusia ni takut dia bimbang salah fikir. Dia fikir lagu mana? Dia qiyas syahid alal ghaib dipanggil. Qiyas hak benda dia nampak pada makhluk kepada Tuhan. Mana dia tengok makhluk hak bekok, hak buta, hak bisu. Kan makhluk ada hak bekok, hak buta, hak bisu. Terkadangnya makhluk hak bekok, hak buta, hak bisu tu boleh buat hijab. Betul tak? Orang buta hafal Quran, ramai mana? Nah? Kita hak celek kuliah putukar seumur dah ni. Orang buta ramai mana hafiz Quran? Kalau pergi Mesir tu, di maqam Syafi'i, Imam Syafi'i, di Hayu Syafi'i, ada tok guru Quran di tepi makam Imam Syafi'i itu, buta tuan, tapi hafal Quran cair loleh. Kalau kita duduk ni makam Imam Syafi'i petak gitu dah, kita duduk sebelah ni, dia ngajar sebelah ni, salah ke kita, dia dengar kita baca salah, dia boleh sahur. Nak ni, dia boleh perbetul. Mana kuatnya pendengaran dia dan kuatnya ingatan dia tu, padahal dia buta. Tengok kita hak celak ni hafal 10 ayat terlupa 40 ayat ada tu ni. Orang buta, orang pekak, orang bisu ramai mana boleh buat hijau. Boleh jahit baju, kreatif buat gubah-gubah bunga lah itulah. Makanya bimbang takut kita pergi qiyas ke Tuhan. Ada orang panggil qiyas syahid alal ghaib. Tak kena tu. Jangan kata jadi fikir kan. Pak kalau Tuhan pekak, buta, bisu, apa salahnya? Dah. Nya boleh buat juga langit bumi ni. Tu bimbang gitu. Bimbang takutnya fikir lagu tu. Maka salah tak? Salah. Bapanya boleh kata kalau Tuhan pekak, buta, bisu tu tak ada masalah, dia boleh buat langit bumi. Hasil daripada dia qiyas pada makhluk ni. Orang panggil qiyas syahid, qiyas pada makhluk alal ghaib, di atas Allah Ta'ala. Mana? Dia tengok-tengok manusia. Ada je hak buta, boleh hafal Quran. Ada je hak pekak bisu, boleh buat hijau macam-macam, jahit baju. Masuk gapo panda. Buat rumah pun boleh. Tukar buat rumah, kita duk panggil,
Abang weh tak dengar apa ya duduk melah. Gua anu ini kata pekok tu. Weh, pekok pun pandai awak kerja weh. Takutnya mari fikir kata, oh kalau gitu tu hai pekok apa salahnya? Boleh juga awak langit bumi ni. Silap tu. Salah tu. Tu maka sebab tu daripada sekira-kira kekuatan memahami dalil, kuat dalil nakli dan sam'i ini lagi berbanding dalil akli. Bukan tak ada dalil akli, paning apa kita cerita. Dah ada dalil akli pun, tapi hak kuatnya ialah dalil sam'i atau dalil nakli, yakni dalil yang didengar daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mananya? Ni awak mari ayat Quran ajalah. Firman Allah Ta'ala, mana Tuhan kata? Innallaha sami'un basir. Mari dah basir. Biarlah tak apalah, kita naknya sami' dulu sebab sifat sama. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sami'un. Itu orang panggil sirah mubalaghah dia panggil. Sami' zat yang maha amat mendengar. Itu. Maka bila Tuhan sendiri kata dia zat yang maha amat mendengar, maka tentulah ada sifat pendengaran di zat dia. Itu dia panggil faham dalil. Dalil Quran tadi itu di atas di atas jalan dilalah iltizamiyah dia panggil. Faham dengan secara pengertian yang automatik. Tu gitu dah. Bila Tuhan kata zat dia zat yang maha amat mendengar, bermakna tak pekak. Bila tak pekak, tentu ada sifat pendengaran. Itu cara memikir. Ta'aqqul akal. Apa kita dah sebut sama lah. Tu imam mari seorang dia salah mari awal. Tiba-tibanya terdengar ada dua orang jemaah duk mengopak ke dia dalam surau. Dia mari kat tu, tak kat ni, mari kok muslimat. Tak pasal. Dia pun dengar. Dua ekor jemaah tu duk ngopak. Tu imam kita ni, buruk perangai, jubur, tonggek, muka, hudung, macam-macam duk ngopak. Ngopak juga. Tu imam duk dengar kat belakang tabir. Gini perangai dua ekor ni. Habis dah bersembuh tahik gigi mengopak, tu imam pun dah keluar. Sudah gelabah lah dua ekor tu tadi hak duk mengopak tu. Allah tu imam kita hak alim hak lebah mari dah. Allah tu imam hak semak hak segak hak esah. Mula mujam, mula puji dah. Lepas tu imam kata atau mu dua ekor ni tak seduk buat mulut-mulut manis aku. Aku dengar belaka dah gapo hak mu mengopak aku. Kayak gitu kan. Aku dengar belaka dah gapo hak mu mengopak aku. Tu ayat tu imam supaya masuk dalam perut mustami'in tadi. Orang hak duk mengopak tadi tu, dengar belaka dah tak boleh nak tipu dah lah. Tapi secara akademiknya dua ekor hak mengopak tu dia kena faham lagu ni. Bila tu imam kata, mu tak seduak mulut manis aku lah. Aku dengar belaka dah gapo hak mu mengopak aku. Secara akademik ni. Tapi realitinya tak ada lah lagu tu. Secara akademiknya dua ekor hak mengopak tu dia kata, bermakna tu imam kita tak pekak. Dah dia kata dia dengar laka. Bila kata tu imam tak pekak, bermakna ada sifat pendengaran di tubuh dia tu. Dia anak telinga dia tu. Tu secara akademik. Tapi tak ada lah realiti lagu tu. Lama dua ekor tu duk nengu muncul mulut muka. Gua nak pula mu dua ekor ni duk. Nanti nak faham secara akademik ni. Tak ada lah lagu tu dah tu ni. Tapi secara ilmiahnya gitulah sepatutnya aku nak faham. Bila tu imam kata aku dengar belaka dah gapo hak mu mengopak aku. Artinya tu imam tak pekak sebab dia dengar. Bila dia tak pekak bermakna ada di anak telinga dia sifat pendengaran. Tu dia panggil faham dengan secara lazim. Tu imam tak kata lagu ni, mu tak seduak mulut manis aku lah, aku ada sifat pendengaran. Pelik cakap lagu tu. Dia tak sapa, dia tidak sapa dalam jiwa dia. Orang hak dua ekor hak ngopak ni tak sapa. Dah apa kalau mu ada sifat pendengaran kami pun ada. Dia tak sapa. Gitulah Al-Quran ni qaulan baligha. Quran ni ialah kalam yang menyampaikan dalam jiwa batin hati mustami' para pendengar
Orang hok dengar hok faham lah, kalau tak faham tak siapa juga dalam hati dia. Nah, orang hok faham Quran ni akan siapa jejak. Bila Tuhan kata innallaha sami'un, nah, sesungguhnya Allah Ta'ala tu zat yang maha amat mendengar. Oh, apa tu? Nah, masuklah. Kita ni tak boleh nak tipu Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan maha amat mendengar. Kita bisik, Tuhan dengar. Nah, kita melaut pun Tuhan dengar. Nah, Tuhan dengar dengan sifat pendengaran dia. Tuhan tahu dengan sifat pengetahuan dia. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Muslu kamu derah suaramu, tak ada kira. Tuhan kata sesungguhnya Tuhan maha amat mengetahui apa yang ada tersembunyi dalam dada-dadamu tu. Nah, tak suruh tipu Tuhan lah. Ni. Tu dah. Jadi secara dilalah iltizamiyah, oh, kita faham kata Tuhan ni tak pekak. Sebab apa? Dia kata dia zat yang maha amat mendengar. Bila dia tak pekak, bermakna ada di zat dia sifat sama pendengaran. Gitu. Jadi nak cari dalam Quran, Tuhan kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i. Tak ada, tak jumpa 30 juzuk tu tak ada. Sebab tu Mu'tazilah dia ingkar. Dia kata Tuhan mana ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Sebab apa? Sebab tak ada sebut dalam Quran. Kena ke dia tu ni. Tak ada sebut dalam Quran. Lalu ulama ahli sunnah wal jamaah jawab, iya, tak sebut dalam Quran. Tak sebut di atas dilalah mutabaqah. Nah, di atas dilalah mutabaqah memang tidak ada sungguh dalam Quran. Tuhan kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal haya wasama tak ada itu. Tetapi di atas dilalah iltizamiyah ada. Faham dengan secara auto, tiket tu dia panggil secara lazim. Secara ta'akul akal, iya sungguh. Apa? Bila Tuhan kata dia zat yang maha amat mendengar, bermakna tak pekak. Tu dah. Sebab kalau Tuhan kata dia zat yang ada sifat pendengar, yang mari timbul soal kata apa ada sifat pendengar dia dengar ke tak dengar. Sebab tiap-tiap orang yang ada sifat pendengar ni pun tak semestinya dia mendengar. Betul tak? Hak mana tidurnya ada dinding kau tok guru duk mengajar. Ada sifat pendengar bukan pekak dah. Nah, tu biar alih basi sambil tunggu isyak tu. Kro. Allah Akbar qomat dah. Au sedar ya tu. Qomat dah. Qomat dah. Oh, cepat ya tu. Nah, baru nak mimpi sedap baru tu ni. Sudah dengan maya katanya. Mana peh dak usah mengajar. Pewan kau tak dengar apa satu selok kerok tidur ya. Padamu pekok. Pekok po kau ada sifat pendengar. Lepas tu kau tak dengar. Ke lain tu. Mendengar lawannya tak mendengar. Bukan mendengar lawannya pekok. Kalau mendengar lawannya pekok, tiap-tiap orang hok tidur pekok habis lecing, tak ada sifat pendengar dia detik ni. Ndak, orang hok tidur, orang hok tak cara tak duk main handphone, duduk khoya, bukan dia tak ada sifat pendengar. Cuma dia tidak mendengar. Sifat pendengar tu ada. Lepas tu hok lawan bagi pekoknya mana? Pendengar tu lawan bagi pekok. Dia panggil mabda' khas, tepat terbit, tepat hasil bagi mendengar tu. Maka sebab tu ahli sunnah wal jamaah dia isbatkan mabda' dan isbatkan ma hasala minal mabda'i. Dia isbatkan, orang panggil pucuk hasil mendengar, dan isbatkan mendengar Allah Ta'ala. Isbat mendengar tu wajib tu. Sebab Tuhan disebut dalam Quran. Kalau kata Tuhan tak mendengar, hak tu kafir selalu dah. Tuhan tak mendengar, kafir selalu. Apa? Quran sendiri kata Tuhan zat yang maha amat mendengar. Sebab tu Mu'tazilah tak kufur dia dalam bab ni. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan mendengar. Allahu sami'un tapi bizatihi. Allah zat yang maha amat mendengar tapi dengan zatnya, tak ada sifat. Tu sebab apa? Akal Mu'tazilah ya syubhat. Ya kesamaran. Kalau Tuhan ada sifat, pas sifat Tuhan ni baharu ke qadim? Dia mari bengong mikir pas kalau sifat-sifat Tuhan ni baharu, iza jatama'al qadim wal hadith gulibal hadith. Kalau beripung antara qadim sedia dengan baharu, maka dimenai ke baharu, zat Tuhan pun jadi baharu. Mustahil ya?
Kalau sifat-sifat Tuhan ni koding juga, zat Tuhan koding, lepas tu kudrat pun kodimah, iradat pun kodimah, semua sifat-sifat Tuhan ni koding belaka. La ta'addadatil qudama'u, nescaya berbila-bila pula benda koding. Sedangkan orang kafir Kristian tu kata benda koding ada 3 pun kafir. Ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah kata lebih pada 3 ni. Zat Tuhan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Campur lagi hak khilaf, idrak, takwin. Lebih kafir pada Kristian lagi dia ya. Lalu ulama kita ahli sunnah wal jamaah jawab, tentu dah sifat-sifat Tuhan tu qadimah, tidak baru, tidak hadisah. Kalau hadisah, sifat-sifat Tuhan baru, maka zat Tuhan pun baru juga. Betul dah tu. Lepas tu adakah jadi ta'addudul qudama' mustahil? Berbila-bila benda qadir itu mustahil? Tidak, jawabnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab berbila-bilang benda qadim yang mustahil ni, kalau zat sama zat yang qadim tu baru mustahil. Zat Tuhan qadim, satu zat lagi qadim juga, sama sedia kala dengan Tuhan, sama-sama tak ada awal bagi ada. Hak tu baru mustahil. Itu kita bahas dah dalam sifat wahdaniyah mula. Burhanut tawarud, burhanut tamanu. Ingat kau tak tahu lah tu. Tak ingat belek semula lah YouTube gaponya. Lepas dah tanggungjawab ambonya. Apa? Nak ayat kata cerak semoti kata Tuhan tu bersangatan esa, wahdaniyah. Bersangatan satu. Tak boleh ada lebih pada satu. Paling kurang 2. Hacul lebur wami ni tak boleh ada sejak daripada awal wala sebuti zarah. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, hacul lebur mana apa? Sebuti zarah pun tak boleh wujud. Sama ada 2 ekor Tuhan tu pakak kau dia balah kau lagi sangat. Tu kita bahas dah dulu. Jadi hak kata tak boleh berbila benda qadim ni kalau zat. Kalau sifat tak apa, sebab sifat tak bercerai tangga daripada zat. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Gitu. Dia sifat-sifat ni bukan zat, sifat-sifat lah zat-zat. Tapi sifat ni tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Gitu tak boleh cerai tanggal. Jangan kata hak koding, hak makhluk, hak baru ni pun kalau kita buat misal lah, tapi hak baru ni sebenarnya berubah-ubah sebenarnya. Sekira-kira min hasabiz zahir. Sekira-kira zahirnya putih di kopiah, boleh kita cabut? Tak boleh. Kita nak ambil piah saja, putih kita tinggal di rumah. Boleh? Tak boleh. Karena putih tu sifat, piah tu zat. Maka kena bawa sekali. Saya nak beli piah ya, putih tak ambuh. Saya nak beli gula, manis tak ambuh manis boleh? Tak boleh. Kita nak manis kena beli gula sekali, nak gula kena beli manis sekali. Tak boleh ambil salah satu. Sebab apa? Sifat dengan zat ni tak boleh bercerai tangga. Tapi hak ni hasabi zahir je. Kalau sifat makhluk ni bukan tak boleh bercerai tangga, dia berubah. Dia diperbaharui senantiasa. Tu. Habis. Jadi kalau gitu sahabat ngertilah bila Tuhan sendiri kata zat dia tu bersifat zat dia zat yang maha amat mendengar, berarti dia tidak pekak. Bila dia tak pekak berarti ada sifat pendengaran di zat dia. Itu cara memahami dalil Al-Quran. Tu. Jadi di kedepan ke dulu dalil nakli, dalil sama ini, supaya kita tidak qiyas syahid alal ghaib, tidak mengqiyaskan makhluk di atas Allah Ta'ala. Tak ada ke dalil akli untuk kita fikir? Ada, bukan tak ada. Tu dah. Bukan tak ada, tapi fikir kena cara. Jangan fikir ikut kepala otak kita macam tadi. Tak dipikir juga tu. Dia tengok orang buta, orang pekak, orang bisu, weh boleh buat hijau buat dia. Dia fikir kalau gitu Tuhan kalau pekak buta bisu apa salahnya, boleh juga buat langit bumi ni. Yang mikir sendiri tu tanpa bimbingnya alim ulama dah ni. Jadi dia boleh etikak Tuhan pekak boleh jadi, Tuhan bisu boleh jadi, Tuhan buta boleh jadi, apa salahnya langit bumi buat? Tak ada apa, tengok orang duk buta pekak bisu boleh buat hijau banyak. Tu tak kena cara fikir tu. Jadi buat mari dulu ayat Quran supaya kita Tuhan sendiri cerita kata dia zat yang maha amat mendengar,
bermakna dia tak pekak. Bermakna bila kata tak pekak, dia ada sifat pendengar. Dia dua tu je tak boleh orang panggil beripu kedua-dua tak boleh. Apa kita dah sebut dah lah. Tengok orang parking tempat OKU. Tu kereta tengok tak ada stiker OKU. Tanya demo orang cacat ke? Tahu kawan tak ada sifat pendengarannya. Oh, pekak lah ni. Tak pekak. Cuma kawan tak ada sifat pendengaran. Tak ada sifat pendengaran tu pekak lah dia. Kawan bukan pekak, kawan tak ada sifat pendengaran je. Iyalah bodoh, tak ada pendengaran tu makna pekak lah. Kalau ada pendengaran orang panggil tak pekak dua tu ya. Ya tak boleh tak ada sifat pendengaran tapi tak pekak. Pekak tapi ada sifat pendengaran. Ya tak boleh dua-dua tu. Apa? Sebab dua-dua tu diddani, dua perkara yang berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan ni tak boleh beripu sekali. Gitu. Sebab itulah kalau kita mengaji lawannya, lawan tu makna hak tak boleh beripu sekali dengannya. Itu maksud dia. Bukan lawan tu makna gocoh. Fak Wahbi buat mengaji. Apa duk mengaji sifat 20? Allah mesti wujud artinya ada siapa ada Allah. Lawannya lawan ada tiada siapa tiada Allah. Tak dia ada belawai je tak ada. Ya kamu lawan tu gocoh bodoh. Lawan tu bukan gocoh. Lawan tu makna did dalam bahasa Arab. Apa? Tak boleh beripu sekali. Dah kalau mau pekak agak bermakna tak ada sifat pendengaran lagu tu. Kalau mu ada sifat pendengaran, mu tak pekak waktu tu. Ya tak boleh. Saya ada sifat pendengaran tapi pekak. Kok mana lagu tu? Pekak dengan pendengaran ni dua perkara yang tak boleh beripu sekali. Ada salah satu ternapi satu lagi. Gitu lah. Jadi jangan terpengaruh dengan pok wak menganjing gitu dah. Wak menganjing ngaji sifat 20 wak menganjing. Allah wajib ada kata. Allah wajib bersifat dengan sama. Kalau Tuhan pekak masuk dengan akal tu ya. Tengok bodoh tak bodoh. Wajib situ bukan wajib syarak, wajib akal. Tuhan wajib bersifat dengan sama. Kalau Tuhan bekak, Tuhan masuk dengan akal sia ke Tuhan. Aduh paruk dah tu ni. Ya tak faham hukum akal, hukum syarak, hukum adat ni bahaya ni. Bahaya. Baik habis. Pas lagu mana? Dalil akal. Dalil yang dibangsakan pada fikir akal. Kena mikir juga akal ni. Tu sebab Tuhan beri nikmat akal ni supaya kita mikir. Bahkan mikir ni satu ibadat. Tafakkarus sa'ah khairum min ibadati alfis sanah. Berfikir satu masa tu lebih baik daripada ibadat sunat 1000 tahun. 1000 tahun kita ibadat sunat tanpa mikir, itu maksudnya. Lebih baik kita mikir pada satu masa, satu saat. Itu lebih baik. Dah mikir. Ni mikir juga apa ni? Tapi nantinya dalam syair ni ada syair Syekh apa ni? Almarhum Tok Gua Ambo baca semua dulu. Syekh Abdul Rauf bin Abdul Rahman Al-Malak ahli al-malaka. Al-Malakawi lah. Min ahli al-malaka Malakawi. Orang Melaka. Dia buat syair kata, fikir itulah pelita bagi hati, yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari, di dalam kubur kita duduk seorang diri. Tu syair dia ni. Tapi kalau kita Rumi tak ada. Kita Jawi ada. Ya tak apa. Fikir itulah pelita bagi hati. Fikir itu ialah cahaya dalam hati. Jadi kalau orang itu tak mikir, bermakna hati dia tu tak percaya. Mikir juga tapi pelembur kubah mana? Lapar nak makan, sakit perut nak berok, kerah konek cari tinu. Fikir lagu tu dia dengan lembu kubah tak ada beza, lebih kurang tak ada duk mulia apa lagu tu orang. Fikir hak orang panggil maksud sini ialah fikir pada urusan agama. Termasuk juga fikir tentang nasib kita. Mana? Yang mendapat kita ingat akan mati. Bila kita mikir, ramai mana dah hak hidup. Sebaya kita, kau tua pada kita, bahkan muda pada kita,
pakat tinggal habis anak bini kalau ada, hijau buah kalau ada. Nah, pah mana? Kubur mati kan. Tu sebab tu tanah perkuburan ni hamba tak berapa nak setuju mana guna istilah tanah perkuburan. Saya buat tulis tanah perkuburan Islam. Sebab kalau sebut kata kubur enggak, kita berasa jauh lagi dengan kita menggoreng hidup duk tekan minyak, tekan berik, tekan kelah gapo duk bawa kereta ke hulu ke hilir cari makan, cari suap nasi ni. Jadi tak berasa nak. Kadang-kadang lalu tepi kubur tak ada assalamualaikum ya ahlad diyar antum sabiqun wa nahnu tak ada. Kerah dak tu. Pak kek. Duk tekan minyak pek dah. Tu sebab apa? Sebab rasa jauh dengan mati. Padahalnya kubur itulah orang panggil rumah masa depan. Nah, kalau gini Indo ada di Gunung Bromo. Nah, di bawah Gunung Bromo itu ada tanah perkuburan besar. Dia tulis pintu gerbang besar. Dia tulis mana? Rumah masa depan. Oh, kemah mi. Hak tu hak molek. Hamba setuju gitu. Nah, kalau ada tanah perkuburan sini, pakat cabut signboard tu, buat signboard baru. Tulis ke dia? Rumah masa depan kita orang Muslim. Tulis gitu. Biar hak mana lalu tengok dekat gerak. Allah, rumah masa depan weh. Besar ni ya. Tu. Sebab tu buat kita kan. Tanah kita ada dah cerak-cerak. Mana? Tu kubur. Tu dah. Tu 7 kaki tu jalan dah tu. Hak kita cerak-cerak dah. Biar tak ada tanah seka ke 2 ekar selok banglo ke. Hak tu cerak-cerak dah. Apa? Hak tu rumah masa depan. Dalam mikir tengok. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari, ingat-ingat. Nak serta fikir setiap hari ni nak mikir. Mikir apa? Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, mereka itu hendak bertakwalah mereka itu akan Allah. Artinya imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah dengan ilmu yang sebenar. Bukan buat dengan rasa-rasa, dengan gamuk-gamuk itu tidak. Wajtinabun nawahi, tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Bermakna kalau tak ada ilmu nak tahu di mana apa hak Tuhan suruh, apa hak Tuhan tegah. Hazira, masuk dah tu. Tu kita sambung sekejap lagi dah. Azan dulu. Lupi. Minta ngambil Thailand ya wifi. Dia tukar. Selu je minta. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, jadi Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, mereka itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak takwalah olehmu akan Allah, dan engkau perhati tengok apa yang kamu nak bawa bekal pada hari esok. Itu hal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuhan guna kata hari kiamat, hari mati ni dengan esok. Ini supaya kita rasa dekat. Tidak kata rasa lambat lagi, umur 70 kot, baru 33 lah. Lambat lagi semua lah kitanya. Kalau esok kat dekat dah lah. Ini supaya kita buat bekal. Bekal untuk kita masuk dalam lubang kubur. Sebab apa? Di dalam kubur kita hidup seorang diri. Sebab dalam kubur ni kita duduk seorang diri. Tu tak boleh nak minta syafaat bini kau mari duduk sekali dengan kita, tak boleh dah. Kau duduk mari atas tu ramai mana sekalipun, tetap kita seorang lah akan beradab dengan untuk muka nakir kau berapa dalam kubur. Itu jika hidup kita dapat harta jenuh, kalau kita hidup ni dapat harta penuh benar, itu akhir tinggal masuk dalam tanah. Hak jenuh, hak benuh tadi tu, itu akhir tinggal masuk dalam tanah. Itu supaya kita memikir apa hak diberi milik oleh Allah Ta'ala sementara hidup ni, kita buatlah untuk mazra'atul akhirah, untuk kita tuai di negeri akhirat. Kerana hak itulah hak akhir hidup kekal abadi semati. Maka sebab tu akal kita diberi oleh Allah Ta'ala nikmat ni supaya kita memikir kukuk mana pun, tetap kita kena mikir. Kalau kita hadir saja mengaji guna pendengaran dengar, tapi akal kita tak guna untuk memikir, bimbang-bimbang takut kita ni termasuk hak Allah Ta'ala hikayat perkataan ahli neraka sa'id, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata mereka itu ahli neraka sa'id, lau kunna nasma'u, kalau mula kita di dunia ni dengar ngaji maknanya. Sebab tu syarat ilmu ni kena mengaji dulu. Dia tak boleh ilmu tauhid ni kita memikir sendiri, awal-awal tak memikir selalu, tak boleh.
kena orang panggil ambil daripada tok guru yang mursyid sungguh. Sebab tu katanya alim ulama, man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin. Siapa yang mengambil ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni, ilmu ma'rifatu ammah, ilmu iman ni daripada kitab semata-mata, tanpa mengaji dengan tok guru yang benar-benar guru lah. Bukan tok garu dah. Ya goreng, ya reka, tak jadi tu. Guru tu mesti orang panggil guru yang kenal, yang betul-betul orang panggil mursyid dalam ilmu aqaid ni, ilmu akidah ni. Kalau dia tidak buat lagu tu, siapa dia yang ambil ilmu akidah ni daripada kitab semata-mata tanpa tok guru, dia beli buku, lepas tu dia mikir, baca seorang, dia fikir sendiri, oh gitu kok. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, maka masuk dalam hati fikiran dia segala sengka-sengka. Yang terkadang sengka-sengka tu ada hak betul, ada hak salah. Dia tak nak beza hak mana betul, hak mana salah. Galo ni orang tu bukan mengaji ilmu tauhid baca sendiri, ngajar ilmu tauhid pun baca sendiri pun ada. Tu berat benar. Nak sebut kat teruk benar. Allahu akbar. Baik. Kalau gitu, dalil secara fikir akalnya lagu mana? Gini. Nak fikir lagu ni. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama, sifat pendengaran, nescaya tentulah dia bersifat dengan lawannya, yakni lawan sifat pendengaran, pekok atau pada makna pekok. Maka pekok itu ialah satu sifat atau satu perkara yang kekurangan. Betul tak? Kau lebih orang pekok ni, bangga dia. Oh, saya pekok kok. Bodoh tak ada orang bangga. Pekok tu orang panggil satu perkara kekurangan, satu sifat kekurangan. Sebab tu orang pekok, orang buta, orang bisu, orang panggil orang okay you, orang kurang. Kurang gitu. Bukan orang pekok, orang buta, orang bisu ni orang lebih. Ada ni. Bukan OLU, OKU. Kalau dia orang pun kurang. Kalau di Tuhan lebih lagi ya. Jadi kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat pendengaran, tentu dia bersifat dengan lawan bagi sifat pendengaran. Gapo lawan bagi pendengaran? Iaitu pekok atau pada mana pekok. Maka bermula pekok tu ialah satu perkara yang kekurangan. Tak ada siapa dia yang kata pekok ni ialah satu kesempurnaan, satu kebanggaan. Satu kelebihan Tuhan bui. Masya-Allah hebat awak. Satu kelebihan Tuhan bui awak pekok dia. Dok pekok ni satu kekurangan. Maka nescaya berhajatlah Tuhan kepada zat yang lain untuk menghilang kekurangan yang ada pada zat dia. Gitu Cuba tanya hak pekok, hak buta, hak bisu dah. Memanglah dia redha, dia sabar dengan ujian Tuhan. Tapi cuba tanya naluri dia. Kalau ada doktor kau siapa-siapa manusia kau hak hebat, boleh buat jadi awak ni boleh mendengar, ada sifat pendengaran. Awak nak tak? Nak lah. Tak ada orang pekak kata molek dah pekak lagu ni. Tak ada. Orang buta tak boleh tengok alam dunia ni. Memanglah dia sabar ni sebuah, kita kata dia orang, kalau orang jujur, orang baik, orang soleh kan, dia sabarlah, dia redha, dia taslim. Kerana ni ujian Allah Ta'ala. Tapi cuba pergi bisik dia, kalau ada doktor boleh jadi awak ni ada sifat penglihatan, boleh melihat alam yang begitu sekali indah ni, awak nak tak? Nak lah. Siapa tak ambil? Siapa tak say? Tu mana naluri nak, mana berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan di diri itu, ialah setengah daripada sifat atau naluri makhluk. Betul tak? Tu orang bisu duduk tu kalau tanya dia, kalau ada doktor boleh buat sifat perkata di anak tekak, anak lidah kamu, boleh kecek macam orang ramai-ramai, nak tak? Nak leluh dia kadang-kadang isyarat orang kopi, pala dia tunjuk pula, tak payah apa nak lah yang ni. Kesenang ada sifat perkata ni, boleh hoyak lalu kalau nak kopi segelas, kesenang. Tanya orang bisu, kalau ada lah orang boleh letak sifat perkata dia anak lidah nak tekak, dia mau nak tak? Nak.
tentu dah nak. Mana naluri berajak kepada benda lain yang boleh menghilangkan kekurangan yang ada tubuh dia tu ialah naluri makhluk. Betul tak? Pas kalau Tuhan ni ada sifat pekak atau pada mana pekak, pasti Tuhan berhajat kepada zat lain untuk hilangkan kekurangan di diri dia, di zat dia. Pas boleh kau panggil Tuhan tu, boleh panggil Tuhan. Dia berhajat kepada benda lain boleh panggil Tuhan. Sedangkan Tuhan ni Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, mu semua hak berhajat ke Tuhan, hak tak boleh lepas dengan Tuhan. Tuhan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tuhan lepas sebuah serbi, dia kaya mutlak, dia tak berhajat apa-apa. Dah dia segala kepujian hak berhak di dia berlaku. Nah, ghaniyul hamid. Maka sebab itulah daripada ayat Quran Tuhan kata wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, atau antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Difaham daripada ayat ni ulama tauhid, ulama kalam kita kata hukum ketuhanan tu dua. Mana? Al-istighnahu an kulli ma siwahu. Satu zat yang kita nak kata dia tu Tuhan, hukum ketuhanannya salah satu ialah dia tak berajak gapo-gapo. Satu, dia lepas sebuah serbi daripada benda lain. Bukan duk berajak dengan semaya bel kita ni, nah, dengan puasa wahar kita, dengan sedekah kita, dengan buat gerbang kita 10 ekor lembu pun tak sapa ke dia. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dak sapa ke Tuhan darah daging gerbangmu tu. Nah, walakin yanalut taqwa minkum. Kok sapa ke Tuhannya ialah takwamu. Tuhan naknya mu tu takwa pada dia. Nah, nah, jadi Tuhan tak berajak pada apa-apa, tak berajak. Bukan kata kita pakat tak semaya belaka Tuhan pun lemah letih Tuhan. Dah. Hatta kalau dunia ni manusia semua kafir habis licin pun tak berubah ketuhanan Tuhan. Tak berkurang sedikit pun kehaibatan Tuhan, keagungan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tak ada tepuh sikit pun dengan makhluk. Dia tak berajak gapo-gapo dengan makhluk. Sebab apa? Sebab dia kaya mutlak. Al-istighnahu an kulli ma siwah. Lepas tu ma siwahu tu iftiqaru ilaihi. Semua tu berajak ke dia berlaku. Mana tak boleh lepas ke Tuhan berlaku. Nak napah, nak seduk, nak embuh Tuhan. Kalau Tuhan tak izin kita seduk, wano tak boleh nak seduk. Sudah tak izin ni. Ada sungguh. Bukan tak ada lah. Nah, Tuhan uji dia. Tak boleh nak napah, ada. Atau boleh seduk, nak embuh tak boleh pula dah. Sudah. Nah, nak napah, nak embuh, nak seduk, nak kelip mata, nak ketuk, nak berok, nak bangun, nak duduk, nak tidur, nak ngatuk, nak makan, nak kenyang, semua nak gerak, nak diet, semua berajak ke Tuhan berlaku. Ada tak boleh lepas dengan Tuhan berlaku. Napah demi napah. Tuhan panggil Tuhan. Mana balik dia tu tak berajak gapo-gapo, sebuah serbi pada benda lain. Balik benda lain semua sebuah serbi tak boleh lepas berajak ke dia berlaku. Tak boleh lepas. Nah? Tak boleh lepas. Maka kalau ada dua hukum ni pada satu benda tu layak dipanggil Tuhan. Ada lagu tu. Ada tak? Nah? Ada di apa? Di toko kau, di berala batu kau apa ada? Tak berajak gapo-gapo weh. Awal-awal anak ada dia tu tukar duk buat lekung duk pahak dia. Maka tak boleh panggil Tuhan sebenar. Dia mau duk panggil Tuhan juga tu. Acor duk panggil Tuhan juga tu. Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Nah? Tuhan palsu tu bukan Tuhan. Jangan buat jadi apa Tuhan buat sebenarnya juga. Kadang-kadang buat kita duk marah ustaz tu guru panggil Tuhan. Dia kata apa ustaz duk panggil Tuhan. Panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Banyak Tuhan ni. Kalau Tuhan banyak kafir mu. Tuhan ni banyak ya. Di Batu Kih ada, di Kelantan ada, 3 pula besar-besar saja. Hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur, hak tidur tak bangun-bangun kat sini. Weh, Tuhan apa tu? Demo panggil Tuhan. Siapa panggil demo? Acong leng-leng. Pas demo nak jadi potu juga ke gua nak?
Demo tu panggil muka dia tak kenal Tuhan. Mu hak mengaji kenal Tuhan, yang nak panggil Tuhan tu batu makhluk tu. Makhluk. Tu Tuhan siapa? Allah lah. Sebut Allah kena ke Tuhan, sebut Tuhan kena ke Allah. Ada lagi lain pada Allah Tuhan? Tak ada dah. Tu orang mukmin. Nak jauh lebih pada tok guru dia dah ni. Jangan duk panggil Tuhan lah ustaz, panggil Allah. Tuhan ni banyak, kafir sambil-sambil dah Tuhan ni banyak. Nah, Tuhan ni tak ada lolos. Tuhan apa banyak ya, bukan Tuhan tu. Tu dia mau tu panggil Tuhan. Tuhan palsu bukan Tuhan. Duit palsu tu duit pergi beli bawa duit palsu. Cashier kata duit palsu ni cik, ambil duit palsu, duit juga. Hanya tak pakai cashier situ nah, duit palsu bukan duit. Pada mau panggil duit, iyalah dia mau sebut duit palsu, bukan sebut duit gitu saja dah. Mana bukan duit itu, kertas biasa tak laku. Itu ada mau sebut Tuhan palsu. Tuhan ke? Bukan Tuhan tu, terus sebut palsu kan? Makhluk tu. Dah. Jadi kita sebut Allah kena ke Tuhan. Sebut Tuhan kena ke Allah. Tak usah beki-beki dah lah. Tu bersyukur ke Tuhan. Allah lah tu. Syukur ke Allah. Tuhan lah tu. Tak ada hak lain dah. So tak ada lolos. Tu lagu tu. Kalau Tuhan berajak kepada benda lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia, Tuhan dia panggil lagu tu. Dia berajak juga. Mana doktor nak boleh sembuhkan orang panggil pekok aku ni. Gitu Tuhan panggil. Bukan Tuhan lagu tu. Sebab apa? Ternafi hukum ketuhanan. Syarat nak dikatakan Tuhan, mesti dia tak berajak ke apa-apa. Kalau dia berajak kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan pekok yang ada di zat dia, Tuhan apa lagu tu berajak? Izan tafasyartu intafal masyru. Bila ternafi syarat, ternafilah orang panggil masyru. Ternafi syarat, Tuhan ni tak berajak apa-apa. Tiba-tiba kita kata Tuhan pekok ni kekurangan. Pas tiap-tiap kurang ni tentu dah Tuhan hak punya kurang tu berajak kepada yang boleh menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Kalau Tuhan tu berajak kepada yang lain untuk menghilangkan kurang ada di zat dia, bukan Tuhan lah Tuhan panggil, makhluk pada lagu tu. Tu dah. Kalau gitu tentu tidak Tuhan pekok atau pada mana pekok. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan pekok, ternafi hukum ketuhanan. Ternafi hukum ketuhanan, ternafilah Tuhan. Pas kalau tak ada Tuhan, siapa buat langit bumi ni? Klik situ juga. Siapa buat langit bumi ni? Kata Tuhan. Pas tak ada Tuhan, adalah Tuhan gapo lagu tu berajak kepada orang lain untuk hilang pekok ada di zat dia. Pas tak ada langit bumi ni sebenar dah. Tak sebenar. Apa? Sebab langit bumi ni kita nampak depan mata kita. Bukan setakat langit bumi kita sendiri ni. Dulu tak ada. Siapa yang mengada? Tuhan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tu kata, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang pada manusia tu masa yang mana ketika tu tidak ada langsung yang menyebutkan tentang diri dia? Ada tak? Ada. Zaman Firaun dulu ada orang sebut kita. Nak tahu ni? Perang kata kita ipu babi baik ni, nak tahu ni? Mari ceramah semasa jaya. Tak ada. Kita dulunya tak ada. Tu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kitanya tak ada. Jangan kata nak orang sebut ada pun dah. Tak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Bila mung tu asalnya tak ada, jangan kata nak orang sebut. Tak ada pun dah. Tak ada siapa dia sebut. Tak ada siapa dia kenal mung. Pahyalah ni orang boleh sebut Pai. Mari jemput je ceramah haram sekali. Dek tu ni. Ceramah merdeka kau sekali. Boleh orang telefon. Tu siapa hak buat mu jadi boleh orang sebut, orang kenal, orang tahu ada tu. Inna khalaqnal insa. Hanya kamilah yang buat mu tu. Hei nasia. Min nutfatin, daripada air. Nutfatin amsyaj. Air yang bercampur. Manimok manipok.
nabtali, kami yang uji kamu. Faja'alnahu sami'an basira, kami tidak zalim, kami buat padamu tu sifat pendengaran dan penglihatan. Kalau orang tu tak ada sifat pendengaran dan penglihatan sejak daripada lahir atau sebelum akil balik, maka dia bukan mukallaf, dia tak diuji, dia tidak diberati dengan syarat. Dia tak perlu semaya maghrib, isyak, subuh, tak kena mengaji tauhid, tak kena belajar fiqh, tak. Sebab apa? Pekok buta nak ngaji mana? Nah, kita laung supaya kabok buta masuk ke pekok. Kita tunjuk isyarat gapo, dia tak nampak, dia buta. Maka dia bukan mukallaf. Maka sebab tu kita semua ni ada hak pekok capu buta ada sini. Nah, kalau tak ada bermakna kita ni insan yang dijadikan oleh Allah, nabtalih, kami uji, kami beratkan mereka dengan hukum taklifi. Wajib dia kena buat ni, haram dia buat lagu ni, sunat dia buat lagu ni, makruh dia buat lagu ni. Kami tidak zalim, kami jadikan pada mereka tu sami'an basira. Itu supaya kita kenal tu Tuhan. Itu lagu tu dah ni. Apa langit bumi makhluk alam kita semua tak ada betul tak? Tak betul. Apa? Kita ada ni. Nah, daripada tak ada kepada ada, siapa yang mengada? Allah. Tadi sebut dah ni. Inna khalaqnal insan. Nah, kami yang khalaqna. Khalaqa artinya ai ijad minal adami ilal wujudi. Faja'alnahu sami'a. Ja'ala dengan mana Allah Ta'ala ubah. Sebab tu ja'ala tu kata faja'alna, kami jadikan juga, tapi jadi dengan mana? Kami ubah. Kami ubah ke pendengaran dan penglihatan dia. Sebab tu penglihatan pendengaran kita tak sama. Nah, lahir mula boleh tengok gitu selalu. Dah nampak hak dekat aja. Nah, boleh dengar hak dekat je. Sebab tu orang tua kita bila kita lahir tu dia qomat azan telinga kanan telinga kiri kita, bukan dia qomat azan di masjid supaya kabok masjid surau lain. Nah, telinga kita qomat dengar kita supaya awal-awal kita dengar nama Allah, ismullah. Nah, lepas tu lama-lama kita pun dengar kau jauh nampak kau jauh nampak makhluk tu, nampak kena mak opak, kena adik beradik, kena nampak saudara kena waris. Lama-lama tak nampak pula dah. Tu nak ayat ja'ala, Tuhan rubah. Tuhan menjadi dengan mana Tuhan merubah ke. Nah, sayruratus syai' dia bagi ubah ke rupa sesuatu tu. Itu. Kalau khalaqa artinya Tuhan buat daripada tak ada betul-betul kepada ada. Siapa? Tuhan. Tak terima dengan kepala otak kita ada alam gini mu comel ni, ada kita sendiri dengan begitu sekali boleh bergerak, boleh dia, boleh makan, boleh minum, boleh berak, boleh tidur, boleh makan, boleh segala mereka bergerak ke sana kemari. Tak ada siapa yang menjadi. Boleh terima dengan kepala otak kita? Tak boleh. Bermakna tentu ada Tuhan yang menjadi. Maka Tuhan yang menjadi itu pasti bersifat dengan sifat pendengaran, tentu tidak bersifat dengan sifat lawan dia iaitu pekok atau pada makna pekok. Tu cara memikir dengan betul jangan duk fikir dengan cara hak salah tadi. Kita tengok orang buta, orang pekok, ada juga orang buta pekok pandai buat hijau. Kalau gitu Tuhan pun boleh juga pekok buta ni. Salah tu. Jangan fikir kalau Tuhan tak bersifat dengan pendengaran, tentu dia bersifat dengan pekok atau pada mana pekok. Maka pekok tu kekurangan. Maka tentu Tuhan itu berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Maka kalau gitu ternafilah hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan, ternafilah diri dia tu Tuhan. Maka tak ada lah Tuhan. Pas tak ada Tuhan, langit bumi siapa buat? Langit bumi ni ada, tentu ada yang mengada. Siapa yang mengada? Tuhan. Pas Tuhan tak ada. Tak terima dengan kepala otak kita. Tentu dia bersifat dengan kamalat, kesempurnaan. Setengah daripada kesempurnaan ialah sama'un, sifat pendengaran. Habis itu. Kemudian kita akan masuk pulaknya dan basar, artinya penglihatan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.